Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu perkara yang dimainkan sekarang oleh pihak tertentu lah, kumpulan lebih senang kata yang mendakwa mereka lah istiqamah dengan perjuangan Islam ni, memainkan isu mengatakan bahawa Parti Amanah Negara ni berkawan dengan parti orang-orang bukan Islam. Mereka sebut kafir lah, bahkan disebutkan kafir harbi pula. Jadi maknanya bersama dengan kafir harbi, seolah berjuang untuk menentang umat Islam, memecahkan ummah dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang lagi suka mereka menggunakan ayat Quran dengan sebegitu mudah untuk menghujah atau mendirikan hujah untuk mempengaruhi orang ramai atau rakyat supaya mudah terkeliru dan membenci Parti Amanah Negara ni. Dalam hal ni kita suka menegaskanlah bahawa sebelum kita meneruskan penegasan ni, mereka yang berkata demikian itu dahulunya mereka lah juga yang bersama dalam Pakatan Rakyat yang meluluskan atau yang setelah dibincang panjang lebar sampai keluar negara pun dengan ulama-ulama antarabangsa, iaitu bolehnya, harusnya kita bertahaluf dengan parti-parti termasuk yang didukung oleh orang bukan Islam, termasuk parti-parti sekular. Dalam konteks kita berhadapan dengan parti-parti yang kuasa memerintah yang terus menegakkan kezaliman, yang juga bersifat sekular dan perkhauman asabiyah. Jadi hari ini apabila mereka kita bersama, mereka gunakan ayat itu pula yang dahulu digunakan oleh musuh terhadap kita ketika bersama. Jadi di sini sebenarnya firman Allah seperti yang maksud dalam surah Ali Imran. Inilah yang mereka ambil sebenarnya ayat auzubillahi minasyaitanir rajim, la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang bermaksud makna tidak boleh mengambil, janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang yang bukan Islam atau kafir tadi itu sebagai awliya, sebagai pemimpin-pemimpin yang lain daripada orang beriman. Dalam konteks ini sebenarnya kita dalam tahaluk siasi hari ini, terutama sekali apa yang diamalkan selama ini pun dalam tahlil tias ini, kita dalam menghadapi pilihan dalam parti lawan yang hari ini yang memerintah, yang berkuasa lah, yang terus menegakkan segala macam kezaliman, menyingkirkan hak-hak rakyat. Jadi tujuan kita dalam tahlil ni adalah untuk menentang kezaliman. Dan dalam konteks demokrasi hari ini mereka bersepakat dengan berbagai parti-parti pertumbuhan-pertumbuhan yang lain yang sama dengan mereka. Maka kita juga dalam konteks ini bersepakat. Dalam konteks ini kita bukan mengangkat orang tu, tapi kita bersepakat. Mereka dengan pimpinan mereka, dengan parti mereka, kita dengan pimpinan kita, tapi kita bersepakat bersama. Umpamanya sekarang ni lah dalam Pakatan Harapan. Takat ni dipanggil Pakatan Harapan lagi belum berubah namanya. Selain daripada Parti Amanah Negara, yang kata parti orang bukan Islam tadi itu pendukungnya majoritinya itu DAP lah. Yang lainnya PKR, majoriti orang Islam. Kemudian Parti Pribumi Bersatu atau Parti Bersatu, lagilah yang ni boleh katakan 100% orang Melayu Islam. Jadi kita berpakat bersama dalam satu hala tuju perjuangan untuk menentang kezaliman, kerajaan yang menindas segala hak rakyat yang berleluasa pula. Cuma mereka juga sekarang ini mempergunakan agama konon untuk mereka menunjukkan mereka cenderung untuk membela agama dan sebagainya, padahal mereka meneruskan kezaliman. Jadi kita melihat kalau siapa yang menyokong dengan mereka, yang dulu pun ayat inilah yang digunakan, wala firman Allah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ke hulu ke hilir oleh parti lama kita dulu, itulah ayatnya. Hari ini kami yang gunakan ayat yang sama, tapi mereka dah sunyi dah. Tapi tiba-tiba kita pula dituduh bersekongkol dengan kafir harbi katakan. Jadi mungkin Al-Fadhil sekarang ini boleh huraikan apa dia sebenarnya kafir harbi itu? Adakah dalam konteks sekarang ada kafir harbi? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah Ustaz Ahmad Awang telah jelaskan tadi bahawa dalam konteks Malaysia, kita dalam negara demokrasi, kita dalam negara moden ataupun yang berperlembagaan, demokratik, di mana semuanya itu telah disusun dan diatur. Setiap rakyat berhak untuk belajar, untuk hidup, untuk bekerja, untuk mengundi, dan mereka dikira sebagai warga negara.
Jadi fiqhul muwatanah. Jadi konsep muwatanah ini tentulah berbeza dengan konsep-konsep fiqh zaman dulu yang berlaku dalam kurun yang lama sebelum ini. Jadi sebab itu bila kita melihat kepada perjuangan Islam realiti hari ini, kita mesti menerima bahawa kita terpaksa berhadapan dengan situasi-situasi yang bukan menurut semua kehendak kita. Tetapi dalam Islam memang Islam membenarkan koalisi ataupun muafakatan. Nabi pernah muafakat dengan orang bukan Islam sebelum Islam ataupun yang disebut hilful fudul. Jadi kalau permuafakatan seperti itu boleh, maka zaman sekarang ini kita pun dalam berpakat dalam pilihan raya dan juga dalam mengundi bukan nak menyerahkan bulat-bulat kuasa pada seseorang, tapi mereka itu tunduk di bawah kolusi, di bawah pimpinan pihak yang lebih tinggi. So kalau sekiranya pimpinan kita yang lebih tinggi adalah orang Islam, Pakatan Harapan yang majoritinya umat Islam, disokong oleh parti yang bukan Islam, ini adalah suatu suasana kehendak suasana hari ini. Ini bukan menyerah menyerah total, menyerahkan kuasa kita pada dia, tidak. Ini kita ada Dr. Mahathir, kita ada Mahyudin Yassin, kita ada Dr. Aziza, kita ada yang lain-lain lagi. So jadi tak masuk akal. Ini maksudnya kita serah dan jadikan orang ini sebagai ketua. Jadi oleh kerana itu ayat berkenaan yang harus dipahami dengan betul dalam konteksnya, iaitu konteks kalau kita melantik seluruhnya mereka, kita serah bulat-bulat, beri kuasa, tapi sekarang ini dia sebagai pemangkin kepada kuasa kita, Pakatan Harapan, yang akan menentukan segala sesuatu secara konsensus, secara muafakat, yang seperti mana yang kita pernah dengar. Orang lain pun dia secara muafakat juga dia tolak RUU. Jadi kita tidak lagi ada muafakat seperti itu. So jadi saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahawa dalam menggunakan ayat dan dalam mengkafirkan orang atau memfasikkan orang atau mengatakan orang ini begini-begini, kita mesti lebih berhati-hati dan lebih teliti supaya kita tidak menganiaya orang. Sebab itulah kita sepatutnya berlaku adil, dan Parti Amanah adalah parti yang mahu meneruskan perjuangan leluhur yang silam, mahu menjatuhkan segala kezaliman serta ketidakadilan, kerana kita sebenarnya dalam negara demokrasi, isu kita ni sekarang isu pemerintahan dan keadilan. Soal persaudaraan kita sekarang ni tidak berbunuh sama sendiri macam negeri-negeri Arab lain. Kita tidak bertumbuk ataupun berperang sama sendiri, tidak ada. Kita dalam parti, dalam negara demokrasi di mana parti-parti ini berperanan untuk memastikan urus tadbir negara berjalan dengan cara yang betul. Lagi satu yang kita nak tegaskan di sini kita menerima realiti bahawa warga negara Malaysia merdeka ni kerana itu dah dulu wujud siapa yang lahir di Malaysia ni selepas 31 Ogos 57 yang tinggal di sini masa tu, maka keturunan dia akan jadi warga negara. Jadi itu realiti. Orang Islam pula yang datang dari luar, walaupun di Islam daripada negara-negara lain yang orang Islam yang sebahasa dengan kita pun duduk di sini, mungkin hanya setelah 10 tahun lebih baru layak untuk memohon. Jadi di sini bermaknanya walaupun di Islam dia bukan warga negara, maka dia tidak boleh menyertai parti politik. Tidak boleh dia bersama untuk mengundi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, bila kita dalam konteks pilihan raya ni, maka bersama dengan golongan warga negara yang bukan Islam tadi dalam parti mereka yang bersama mendukung perjuangan kita. Sebab dalam Pakatan Rakyat ni kita masing-masing ada kita cita-cita perjuangan kita, tapi dalam konteks bersama untuk menghancurkan kezaliman, menukar kerajaan zalim ni. Satu. Yang kedua, saya kata dalam Pakatan Harapan sekarang ni kita melihat majoriti besok kalau dalam kursi pertandingan pun kalau kita menang ke Putrajaya dipegang oleh golongan majoriti orang Islam, yakni orang Melayu. Realiti ini diterima oleh orang di sebelah sana. Orang Melayu menerima bahawa majoriti negara ni adalah orang Melayu
maka wakil-wakil rakyatnya akan jadi majoriti orang Melayu. Dengan sendirinya juga berdasarkan itulah maka yang menjadi pemimpin tertinggi besok ni dari kalangan orang Melayu Islam, walaupun ini tidak dimaktubkan dalam perlembagaan. Bahkan ini telah digambarkan 2-3 hari lepas Tuan Mahathir saya cakap Lim Kit Siang dia memang tak ada berhajat berniat pun nak jadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri pun. Lagipun dari segi parti dia sendiri pun, walaupun kita kata 90% mungkin hari ini orang bukan Islam, atau hampir 90%, kerana yang bukan Melayu pun dah ada, yang Melayu Islam pun ada, maka kursi yang dia akan bertanding jumlahnya jauh lebih kecil daripada 3 parti yang lain. 3 parti yang lain dalam Pakatan Harapan, iaitu Amanah, Bersatu dan PKR. Yang dalam 3 parti lain pula, oleh kerana majoriti ahli Melayu, calon penyadia Melayu, kalau kita bercakap, makna juga mempertahankan kuasa orang Melayu Islam, tetapi kita tidak mau bawa perkara ini kepada perkauman. Sebab itu Amanah di sini, dalam parti Amanah yang walaupun parti Islam, kita bersedia menerima orang bukan Islam untuk jadi ahli terus, ahli. Jadi ini dipahami oleh orang bukan Islam. Inilah di kelebihan yang kita nak berjuang. Sebab kalau kita bawa atas lain perkauman, atas lain agama, ini parti orang kafir, ini parti orang Islam, maka dalam konteks demokrasi ini hari ini, orang lain nanti besok dia ada kawan lain pula, maka berlakulah pemusuhan, peperangan, pemusuhan, dan ini bukan ajaran Islam. Islam, dan kita nak memegang Islam ni ialah meletakkan ke dasar kesejahteraan, keamanan tu. Sebab itu Rasulullah SAW kan sehingga bersedia membuat perjanjian Hudaibiyah, walaupun dalam terma Hudaibiyah tu banyak pihak mengatakan boleh merugikan umat Islam dan Islam, tapi Nabi mau juga sebab itu pendekatan. Dengan baru 2 tahun saja pun Hudaibiyah itu berjalan, ramai dah orang masuk Islam. Jadi inilah pendekatan Islam, bukan pendekatan maknanya bertembung sebagai musuh untuk berperang. Sikit-sikit dan dikata harbi itu mereka boleh bunuh lah. Saya teringat sebab itu kata Mufti Perdes, kalau pahaman ini dipakai hari ini, dan patut orang cakap ni pun di polis atau pihak keselamatan negara ambil tindakan menyiasat, kerana ini menghasut. Jadi seolah-olahnya ini boleh dibunuh ni, wali kena bunuh ni pasal kata harbi, halal darah dia. Inilah yang boleh membawa perpecahan, dan inilah yang membawa kerosakan kepada rakyat dan negara dalam zaman kita seperti yang ada ini. Kita tidak mahu kalau di negeri lain kerana pahaman yang tak boleh bertolak ansur politik ini sama kaum sama Islam pun berperang, lagi mudahlah kalau ini diwar-warkan pemikiran ekstremis seperti ini, mudah lagi berperang antara orang Islam dan orang bukan Islam. Saya memang setuju dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi. Sebenarnya kita ni dalam masyarakat yang sebenarnya musuh-musuh Islam di luar negara sangat anti dengan Islam, dan mereka telah menganiaya, membunuh menggunakan bapa bom, ibu bom, mak bom dan sebagainya, dengan buat tuduhan berbagai-bagai, kerana ada golongan tertentu yang bersifat hulu dan melampau, yang meledakkan masjid atau meledakkan gereja. Ini semua adalah untuk mereka memburukkan Islam dan untuk membunuh lebih banyak lagi orang Islam. So jadi kita sebagai umat Islam, kita harus mempunyai kesedaran yang tinggi, kewaspadaan dan kebijaksanaan, sehingga kita tidak membawa permusuhan yang di luar yang begitu buruk itu masuk ke dalam negeri kita dengan kita menimbulkan kebencian-kebencian, bukan saja sesama orang rakyat Malaysia, tapi bahkan sesama orang Islam pun kita nak buat kebencian satu sama lain. Ini adalah satu trend yang sangat tidak bijak. Jadi untuk kita memusuhi atau menyebarkan permusuhan dengan siapa saja kecuali diri kita, ini suatu pendirian yang tidak betul. Jadi sebagai seorang politician, ulama, kita harus lebih banyak mencari sahabat, lebih banyak berkawan, lebih memesrakan diri kita dengan masyarakat dan alam sekitar, dengan dasar-dasar yang penuh kasih sayang, inklusif, peduli, di mana yang telah kita sebut. Dalam istilah yang sebenarnya itu yang kata politik matang, politik matang macam tu. Tapi kalau duk memusuhi orang lain, duk ajak bergaduh balah, itu bukan matang lah. Itu politik nak kata apa? Jumut. Betul. Menggunakan perkataan-perkataan yang buruk kepada orang itu pun juga tidak baik. Bukan jadi amalan.
So kita rahmatan lil alamin, kehadiran umat Islam, kehadiran rasulnya adalah rahmatan lil alamin. Maka harus kita wakili atau kita tampilkan susuk seperti itu dalam apa juga tindakan, apa juga interaksi ya, politik, budaya, sosial dan sebagainya. Itulah pandangan saya. Saya melihatlah kesimpulan yang kita nak tegaskan ni, iaitu dalam tindak tanduk kita berpolitik ni, baik di peringkat pimpinan ke, atas ke, rendah ke, tengah ke, maka akhlak Islam tu mestilah menjadi betul-betul pakaian dan amalan kita. Kerana orang akan melihat Islam itu dari akhlak kita, dari perbuatan kita, tingkah laku kita. Jadi kalau kita tu menunjukkan sikap bengis, pemusuhan, maki hamun orang, menggelarkan orang, gelaran yang bukan-bukan, yang hudu-hudu dan sebagainya, akhirnya bukan saya diri seseorang yang melakukan tu dilihat buruk dan hudu, orang boleh salah faham pula, mentafsirkan inilah Islam. Bulannya. Jadi Islam pula jadi mangsanya. Inilah yang kita mesti pertahankan, mengingati diri kita masing-masing supaya kita sentiasa memelihara dan menjaga akhlak Islam, dan itulah tuntutan Islam yang sebenar dalam kerja kita, terutama menyampaikan kebenaran baik dalam konteks politik atau dakwah. Sebagaimana yang Allah sendiri menyebutkan sifat inilah yang ada pada Nabi SAW, yang Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, ya, dalam surah Ali Imran ayat 159 tu. Dengan sebab rahmat Allah lah dan berkat rahmat Allah ke atasmu, hai Muhammad, kamu jadi orang yang bersikap lemah lembut, sentiasa bersikap lemah lembut dalam kerja dakwah mereka, kepada mereka yang kamu dakwah, kepada orang yang kamu hadapi, termasuk musuh-musuh, ya, dalam perang sekalipun. Kemudian Allah kata apa? Sebabnya, sebab kalau kamu bersikap keras, walau kunta fazzan, bengis, ghalizal qalbi, keras hati kamu, lam faddu min hawlik, orang semua akan lari lah, meninggalkan kamu, di sekeliling kamu, Bubar. bubar. Jadi fa'fu anhum, malah dia suruh maafkan. Kita maaf, tapi bila kita maafkan orang, kita betul-betul maaf lah, jangan cakap saya maaf tapi esok kita hentam lagi, kita kutuk lagi. Macam mana kita maaf, ya? Malah wastaghfir lahum, Allah suruh kalau orang Islam dia buat salah, dia Allah kata mohonkan keampunan bagi mereka itu. Dia sebagai rasul, sebagai pemimpin umat kan, dalam perkara-perkara yang kita berunding hal keduniaan, wasyawirhum fil amr, runding, mesyuarat, bincang. Bila dah pakat putus, kita pakai tu. Faiza azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itulah sifat kepimpinan Islam khasnya dalam konteks politik, dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah.